Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ni kita akan belajar tentang bab 1 tingkatan 2. Okey, bab 1 tingkatan 2 iaitu pola dan jujukan. Okey. Bab ni sebenarnya tidaklah begitu sukar. Okey, bab ni dia agak mudah untuk kita cari markah dan untuk membantu kita lah, okey, dalam peperiksaan. Okey, jadi hari ni kita akan buat 5 soalan. Okey, 5 soalan. Dan saya akan tunjukkan secara overall topik ni macam mana, apa yang kita perlu tahu, apa yang perlu kita kuasai. Okey, dan kita akan mula dengan yang pertama lah, contoh yang pertama. Kita ada 5 contoh Alright, so cikgu akan mulakan contoh yang pertama. Jadi kita tengok ni nombor ni. Okey, 1 3 5 7 9. Okey, bagaimana nombor ini? Nombor 3. Okey, nombor 1 nak menjadi nombor 3. Macam mana nak jadi 1 menjadi 3? Macam mana 3 nak menjadi 5? Apa yang perlu kita buat? Okey. So kalau kita tengok 1 ni dia boleh jadi 3 dengan kita tambah 2. 3 boleh jadi 5 dengan tambah 2. 5 boleh jadi 7 tambah 2. 7 pun jadi 9 dengan tambah 2. Okey. Jadi susunan nombor ini sebenarnya terdapat pola. Ini kita panggil pola. Pola in English we call it as pattern. Okay, ada pattern, ada style. Style dia ialah dia perlu tambah 2 untuk jadi nombor yang seterusnya. Dia perlu tambah 2 untuk menjadi nombor yang seterusnya. Okay, jadi dia ada pola. Jadi inilah yang dikatakan pola. Okay, jadi pola ni selalunya kita boleh tulis dalam 3 cara. Kita nak nyatakan pola ataupun kita nak generalisasikan pola ataupun nyatakan pola. Dia ada 3 cara kita boleh tulis. Yang pertama kita boleh tulis melalui cara yang pertama nombor. Cara yang kedua perkataan. Dan yang ketiga kita boleh buat ungkapan algebra. Okey, apa benda ni? Okey, senang. Tadi kita dah tahu pola dia ialah tambah 2, tambah 2. Jadi kita nak tulis pola. Jadi kalau soalan tanya tulis pola dalam bentuk nombor, kita tulis jawapan kita. Okey, pola ialah kita tulis positif. Positif ni maksudnya tambah 2 dot. Dekat sini dah dapat markah, 1 markah. Okey. Seterusnya, kalau dia nak dalam bentuk perkataan. Jadi, dalam bentuk perkataan sama saja tapi kita tulis panjang sedikit. Okey, kita tulis menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, boleh. So, kita menambah 2 kepada nombor sebelum-sebelumnya. Nampak? Sebelumnya kita kena tambah 1. Jadi kita tambah 2 jadi 3. Lepas tu nombor sebelumnya ialah 3. Kita tambah 2 dia jadi 5 dan seterusnya lah. Itu maksud dia. Kita menulis dalam bentuk perkataan. Okey, dan yang terakhir sekali dalam ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni lah yang paling kadang-kadang student dia confuse. Okey. Jadi kita tak nak confuse hari ni, kita nak tengok cara mudah untuk menulis pola dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, perkara yang pertama kita tulis apa? Kita tulis macam ni. First kita tulis semua nombor-nombor ni secara menurun. 1 3 5 7 9. Okey. Selepas tu kita bagi sama dengan. Okey. Selepas tu kita ambil nombor yang pertama, kita tulis ke sini. 1 1 1 1 1 untuk semua ni. Okey, ambil nombor pertama tulis 1 1 1 1 1. Lepas tu dia apa? Apa pola dia? Dia tambah 2 kan? Tambah 2. Jadi tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey. Seterusnya kita kena buat kurungan. Kurungan ni bermaksud darab 2 dia kena darab dengan dalam kurungan. Apa nombor dalam kurungan? Okey, jadi nombor yang pertama kita akan mulakan ialah 0 1 2 3 4. Okey. Itu sahaja. Jadi kalau kita tengok, kita semak tengok jawapan kita. 1 tambah okey, 2 darab 0 0. 1 tambah dengan 0 dapat 1. 2 darab 1 2. 1 tambah dengan 2 dapat 3. Okey. 2 darab 2 4. 1 tambah dengan 4 kita dapat 5. Betul tak? Jadi betul. Jadi itulah jawapan yang kita nak. Jadi kita kena tunjukkan ini Ni kena tunjukkan dan kita tulis kat bawah sekali. Kita tulis 1 tambah 2 dan kurungan tadi kita tukar kepada n, huruf n. 1 tambah 2 n. N ni ialah yang dalam kurungan. Lepas tu kita koma, n sama dengan apa? 0 1 2 3 4. Okey, tulis tu. 1 0 1 2 3 4 dan seterusnya. Okey, buat dot, koma, dot. Boleh? Itu yang pertama. Okey? Alright. Sekarang ni yang kedua, kita tengok pula contoh yang kedua. Kita buat. Okey, sekarang ni awak dah tahu pola tadi kan? Jadi pola ni kalau nombor dia semakin meningkat, okey. Kalau nombor semakin meningkat, dia boleh jadi tambah, pola dia adalah tambah ataupun boleh jadi darab.
Kalau pola dia semakin menurun, dia boleh jadi tolak ataupun bahagi. Okey, ingat tu. Ni penting ingat. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah okey, 9, 5, 1, negatif 3. Ha, dah ada negatif pula. Oh, takut ni negatif. Okey, jangan takut, jangan risau. Okey. Sekarang kita tengok pola dia. Pola dia dia berkurang. Jadi dia semakin menurun. Okey, nombor dia semakin menurun. Jadi dia sama ada dia darab, dia bahagi, tolak ataupun dia pun bahagi. Jadi macam mana ni? Kita tengok. 9 bagaimana nak jadi 5? 5 macam mana nak jadi 1? Okey. Sebenarnya dia apa? Dia buat apa? Dia tolak 4. Tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4. Itulah cara dia. Okey, ini awak kena tahulah, kena banyak praktis, kena banyak buat latihan dan awak boleh mahir benda ni, senang sahaja. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tulis dalam 3 bentuk tadi? Okey, first kita tulis nombor. Kalau dalam nombor kita tulis apa? Kita tulis pola ialah tolak 4. Okey, itu jawapan dia. Pola ialah tolak 4. Okey, dan kalau perkataan. Kalau perkataan sama dengan apa dia? Kalau perkataan kita tulis menolak 4 daripada nombor. Okey, nampak tak? Sebelumnya. Okey. Menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Dan yang ketiga sekali. Yang ketiga ialah okey, cara yang ketiga, dia kalau minta ungkapan algebra macam mana nak buat? Okey, kalau secara ungkapan algebra mudah, kita buat macam tadi kita buat. First thing kita tulis 5, 9, 5, 1, negatif 3, negatif 7, negatif 11. Okey. Sama dengan. Itu saja. Lepas tu kita ambil nombor yang pertama, kita tulis di hadapan 9, 9, 9, 9, 9, 9. Okey. Lepas tu dia ni tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4. Alright. Then kita buat kurungan. Okey, yang pertama sekali kita mula dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu sahaja. So 4 darab kosong, kosong. 9 tolak kosong, 9. 4 darab 1, 4. 9 tolak 4, 5. Macam tu. Okey, 4 darab 2, 8. 9 tolak 8, 1. Itulah jawapan dia. Jadi jangan lupa tulis ini. 9 tolak 4 kurungan jadi N. Okey, 9 tolak 4. Dan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh? Itu. Okey, itu untuk contoh yang kedua. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Alright, contoh yang ketiga. 4, 12, 36, 108, 324. Okey. Sekarang ni, nombor dia semakin meningkat. Jadi kalau meningkat, sama ada dia ni tambah ataupun darab. Okey. Jadi kalau kita tengok, boleh tak tambah? Boleh tak tambah? Macam susah kan kalau tambah, mesti tak sama. So ini mesti darab. Okey, darab apa? Okey, 4 darab 2. Okey. Sekarang ni untuk contoh yang ketiga. Okey, kita tengok nombor dia semakin meningkat. Kalau tambah memang kita tak boleh dapat. Jadi sebenarnya ini ialah darab. Okey, cuba darab. Darab 2 kita akan dapat 8. Kalau 12 darab 2 dapat 24. So bukan. Kalau darab 3, kita tengok kalau darab 3, 4 darab 3 12. Oh, 12 darab 3 36. 36 darab. Oh, okey, ni memang darab 3. Right? Darab 3, darab 3, darab 3, darab 3. Okey. Jadi kita nak tulis pola kita dalam 3 bentuk tadi. Alright. So bentuk yang pertama ialah secara nombor. Jadi nombor apa jawapan dia? Jawapan dia ialah pola ialah darab 3. Macam tu. Okey, darab 3. Okey, kalau secara perkataan kita tulis mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. Dan kalau ungkapan algebra, yang ni lain sikit. Kalau darab dengan bahagi, dia lain sedikit. Okey, kita tengok apa yang lain Okey, cara yang pertama kita kena tulis semua dulu macam biasa. Okey. Macam biasa kita tulis semua. Okey, lepas tu kita ambil nombor yang pertama, kita tulis 4. Okey, sorry, 4, 4, 4, 4, 4. Okey, lepas tu darab darab 3 kan? Darab 3, darab 3, darab 3, darab 3. Okey, sekarang ni, yang ni yang lain dia. Tadi kalau untuk tambah kita letak kita punya kurungan dalam sini kan? Okey, tapi yang ni kurungan dia ialah kuasa dengan. Dia kuasa di atas. Okey, itu yang lain dia, kuasa. Okey, jadi yang lain sama balik. 0, 1, 2, 3, 4. Yang lain sama balik. Cuma dia kuasa saja. Dia bukan kurungan yang macam tambah tadi. Okey, jadi 3 kuasa 0. Ingat apa-apa kuasa 0 sama dengan 1. Apa-apa nombor
Apa-apa nombor yang kuasa kosong sama 1. Jadi 3 kuasa kosong 1. 1 darab 4, 4. 3 kuasa 1, 3. Okey, darab dengan 4, 12. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 4, 36. Dan seterusnya. Okey, belum habis lagi. Ini baru satu markah. Markah yang kedua kita kena tulis macam ni. 4 darab 3 dan kurungan jadi N. Kurungan akan jadi N. Okey, dan N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, boleh? Itu sahaja. Okey, itu yang lain je. Okey, seterusnya kita tengok sini. Okey, kita dah tengok tambah, kita dah tengok tolak, kita dah tengok darab. Sekarang ni mari kita tengok kalau contoh yang berkaitan dengan bahagi. Okey, dah terbagi clue Ni ialah bahagi. Okey, blur. Okey, so kita tengok sini. So, nombor dia semakin berkurang. Jadi sama ada dia tolak ataupun bahagi. Okey, sama ada dua tu saja. Okey, jadi sebenarnya yang ni kalau kita tengok tolak memang takkan dapat. Jadi dia ni adalah mungkin bahagi. Kita cuba bahagi Bahagi 2. Okey, 224 bahagi 2. Keluarkan kalkulator dan cuba sendiri. 224 bahagi 2. Okey, memang akan dapat 112 lah. Okey, sebenarnya jawapan dia adalah bahagi. 112 bahagi 2 akan dapat 56. 56 bahagi 2 akan dapat 28 dan bahagi 2 akan dapat 14. Okey. Okey, jadi cara yang pertama kita nak tulis ialah nombor. Okey, macam mana nak tulis nombor? Kita tulis pola ialah bahagi 2. Macam tu. Okey, dan kalau perkataan kita tulis membahagi 2 kepada nombor sebelumnya. Okey. Dan ungkapan algebra. Yang ni lain sikit. Ungkapan algebra dia lain sedikit. Okey, masih sama. Okey, dia 224, 112, 56, 28, 14. Okey, cara ni masih sama. Lain dia dekat dia punya kurungan tu. Okey, dan ambil nombor pertama, tulis 224, 224, 224, 224, 224. Okey, dan bahagi jangan lupa dia bahagi. Okey, bahagi berapa? Dia bahagi 2. Bahagi 2. So bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Okey, sekarang ni kurungan nak letak mana? Kurungan jangan letak macam tambah atau tolak. Dia punya sama dengan darab. Dia ialah kuasa dengan. Okey, so kurungan dia dekat atas. Jadi kurungan dia kita mula dengan 0, 1, 2, 3, 4. Alright. Jadi 2 kuasa dengan 0. Ingat apa-apa nombor kuasa kosong 1 jawapan dia. Jadi 224 bahagi 1 dapatlah 224. 224, okey, 2 kuasa 1 2. So 224 bahagi 2 dapat 112. 224 2 kuasa 2 4. So 224 bahagi 4 sama dengan 56 dan seterusnya. Jadi kita kena tulis yang ni 224 bahagi 2 kuasa kurungan jadi N. Dan N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, boleh. Okey, mari kita pergi kepada yang terakhir. Itu saja untuk yang bahagi. Jangan risau. Okey, yang terakhir ialah kalau apa kata kalau ada pecahan. Macam mana kita nak buat? Okey. Okey, sekarang ni kita ada pecahan. Pecahan dia lain dah. Okey, tapi kita masih tengok trend dia apa? Trend dia dia menurun. Okey, tapi untuk pecahan dia lain sikit. Okey, jadi kita tengok 1/16 nak jadi 1/8. Macam mana nak jadi 1/18? 1/8. Jadi macam mana? Okey, cara dia macam ni. 1/16 sama dengan 1/8. Okey? Dan dia mesti akan darab sesuatu nombor. Dia akan darab something. Okey, 1/16 dia akan darab dengan something untuk nak jadi 1/8. Jadi kita tulis macam ni. 1/16 dia darab something tu, kita bagi something tu, sesuatu tu, kita bagi dia X. Okey? Sesuatu yang kita tak tahu kita bagi X. Okey, jadi sama dengan 1/8. Okey, sekarang kita nak cari nilai X. Apa yang dia darab menyebabkan dia boleh jadi 1/8. Jadi X ni macam ni. Kita darab silang. So 16 pergi sana. 1/8 darab 16. Okey, so sama dengan 16/8. Jadi 16/8, 16 bahagi 8 sama dengan 2. Oh, rupanya X ni ialah 2. X ini ialah 2. Okey. Jadi sekarang ni dia sebenarnya dia ialah darab dengan dia darab dengan apa? Dia darab 2. Untuk tukar 1/16 dah akan darab 2 jadi 1/8. Ni pun darab 2, ni pun darab 2. Oh, apa tu? Motor. Sini. Okey. Jadi kita tengok sekarang ni dekat sini sama je. Sama dengan cara yang darab-darab tu. Okey, jadi kalau pola dia ialah apa? Pola ialah darab 2. Kalau perkataan mendarab 2 kepada nombor sebelumnya.
Okey. Dan yang ketiga, kalau ungkapan algebra sama saja, tulis balik 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. Sama dengan. Okey, ambil yang pertama 1/16, 1/16, 1/16, 1/16. Okey, dia darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Ingat, 2 kurungan dia ada di kuasa dia. Okey. Jadi kita mula dengan kosong, 2 kuasa dengan kosong 1. Jadi 1/16 darab 1 sama dengan 1/16. Okey, ni 1, ni 2, ni 3. Okey, 2 kuasa 1, 2. So 1/16 darab 2 akan dapat 1/8. Okey, jadi jangan lupa tulis 1/16 darab 2. Kurungan akan jadi n. Kurungan jadi n sama dengan 1, kosong, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu sahaja untuk pola dan jujukan. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali, mari kita tengok secara pintas lalu. Okey, kalau sebutan yang ke, contoh dia nak sebutan, ini adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima. Kalau soalan nak sebutan ketujuh, apa kita perlu buat? Kita perlu tulis lagi. Kita perlu tambah 2 akan jadi 11, tambah 2 akan jadi 13. Jadi sebutan yang ketujuh ialah 13. Okey, sama juga ni. Yang ni 9 ni ialah sebutan yang pertama. Jadi sebutan kita tulis T lah, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okey, jadi kalau kita nak sebutan yang ketujuh, kita tolak 4 lagi. 11, tolak-tolak akan dapat negatif 15. Jadi negatif 15 ialah sebutan T yang ke-7. T yang ke-7 adalah sebutan yang ke-7. Okey, dan seterusnya samalah macam tu sahaja. Okey, itu sahaja untuk bab pola dan jujukan. Okey, so harap video ni bermanfaat dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.